kasih Tuan Yang Dipertua, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pertama sekali izinkan saya mengucapkan jutaan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan yang telah membentangkan Belanjawan 2024 yang bertemahkan reformasi ekonomi memperkasa rakyat. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi ataupun ringkasnya KOSKOP mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas keprihatinan beliau terhadap usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS di negara ini dengan mengumumkan kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan untuk manfaat usahawan PMKS dengan nilai keseluruhan sebanyak 44 bilion ringgit. KOSKOP juga telah diperuntukkan sebanyak 778,8 juta ringgit di bawah Belanjawan 2024 yaitu sebanyak 547 juta ringgit bagi perbelanjaan pembangunan dan 231,8 juta ringgit bagi perbelanjaan mengurus, yaitu pertambahan sebanyak 46,4 juta ringgit berbanding Belanjawan tahun 2023. Selain daripada itu, inisiatif belanjawan melalui agensi-agensi seperti SME Bank, Bank Rakyat, SKM dan Amanah Ikhtiar turut melibatkan jumlah sekitar 2 bilion ringgit. Seterusnya saya ingin menzahirkan penghargaan kepada 21 orang ahli yang berhormat, yaitu Yang Berhormat Larut, Petaling Jaya, Macang, Kota Marudu, Sungai Besar, Bacok, Kudat, Rompin, Padang Besar, Jolutung, Segamat, Batu, Pasir Gudang, Parit Sulung, Hulu Terengganu, Keningau, Julai, Sungai Siput, Lumut, Simbang Renggam, dan Bentong yang telah mengambil bahagian dalam membahaskan sebanyak 29 perkara terkait dengan kementerian saya sepanjang tempoh perbahasan belanjawan peringkat dasar ini. Dengan mengambil kira perkara-perkara yang dibangkitkan, penggolongan saya pada hari ini diselaraskan berasaskan kepada 5 kluster isu yang telah dibangkitkan, yaitu pertama, penyelarasan program keusahawanan, kedua, pelaksanaan program pembangunan usahawan dan skim pembiayaan, ketiga, skim pembiayaan di bawah Tokoh Nasional, keempat, gerakan koperasi, dan yang kelima, penambahbaikan program dan inisiatif keusahawanan. Pertama, mengenai dengan penyelarasan program keusahawanan. Tuan Yang Dipertua, ahli-ahli yang berhormat Petaling Jaya, Kuala Selangor, Macang dan Parit Sulung telah membangkitkan perkara-perkara mengenai mekanisme penyelarasan program keusahawanan, termasuk keperluan pusat sehenti PMKS dan statistik berkaitan PMKS. Yang berhormat Petaling Jaya dan Kuala Selangor telah membangkitkan mengenai mekanisme penyelarasan program keusahawanan. Sebagai makluman ahli-ahli yang berhormat, KOSKOP bertanggungjawab sebagai penyelaras utama pelaksanaan inisiatif keusahawanan yang dilaksanakan oleh pelbagai kementerian dan agensi serta di peringkat negeri bagi memastikan pembangunan dan penyelarasan inisiatif keusahawanan berjalan lancar dan tidak berlaku pertindihan. Struktur tadbir urus yang komprehensif telah dibentuk di peringkat persekutuan dan negeri seperti berikut. Yang pertama, Majlis Pembangunan Usahawan dan PMKS Kebangsaan yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri berperanan menetapkan hala tuju serta dasar pembangunan usahawan dan PMKS secara menyeluruh merintasi semua sektor ekonomi. Yang kedua, Majlis Pembangunan Keusahawanan Nasional yang saya pengerusikan sendiri bertujuan bagi menyelaras salah tuju pembangunan keusahawanan dan pelaksanaan inisiatif di antara kerajaan persekutuan dan kerajaan-kerajaan negeri supaya lebih terancang dan strategik. Yang ketiga, pasukan petugas peringkat tertinggi PMKS dan jawatan kuasa teknikal pembangunan keusahawanan nasional yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara dan Ketua Setiausaha KOSKOP. Yang keempat, jawatan kuasa penyelarasan pembangunan keusahawanan negeri bagi menyelaras pelaksanaan program pembangunan usahawan oleh agensi persekutuan dan negeri yang dimulahkan di negeri Sarawak dan Sabah. Dan yang kelima,
Majelis Pembangunan Usahawan, Koperasi, Penjajah dan Peniaga Kecil peringkat daerah untuk memastikan isu pelaksanaan dan keperluan usahawan, koperasi, penjajah dan peniaga kecil di peringkat daerah ditangani secara bersasar. Selain itu, Koskop melalui SME-Kop memantau program-program pembangunan keusahawanan yang dilaksanakan oleh 68 kementerian ataupun agensi serta 7 kerajaan negeri melalui platform SMEPA ataupun Pelan Tindakan Bersepadu PMKS. Melalui platform ini, SME-Kop melaksanakan penilaian program pembangunan PMKS dan dibentangkan dalam mesyuarat MPUPK dan MPKN. Bagi gerakan keusahawanan melalui koperasi, kita juga telah tubuhkan Majlis Perundingan Koperasi Kebangsaan yang dipengurusikan sendiri oleh Menteri Koskop. Yang berhormat Petaling Jaya dan Macang telah membangkitkan mengenai pusat sehenti maklumat PMKS. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, Koskop melalui SME-Kop telah membangunkan platform sehenti dengan talian MyAssist MSME bagi memudahkan perolehan maklumat oleh PMKS secara dalam talian dan juga bertujuan untuk mempromosikan program dan bantuan yang disediakan kepada PMKS. Melalui platform ini, usahawan PMKS boleh mendapatkan khidmat nasihat dalam talian daripada konselor perniagaan, perkhidmatan padanan perniagaan dan maklumat berkenaan program yang ditawarkan oleh agensi pembangunan keusahawanan, dan saya menjemput semua ahli yang berhormat untuk download apps ini, MyAssist MSME, supaya dapat dihibahkan kepada komuniti usahawan di kawasan masing-masing. Selain itu, SME-Kop juga telah menyediakan khidmat nasihat dan maklumat berkaitan perniagaan kepada PMKS menerusi hub PKS yang terdapat di 12 lokasi termasuk di Ibu Pejabat SME-Kop di KL Sentral. Yang berhormat Parit Sulung telah membangkitkan mengenai penurunan statistik usahawan PMKS. Untuk makluman hal yang berhormat, berdasarkan data resmi yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkan Malaysia, jumlah PMKS yang berdaftar di Malaysia bagi tahun 2022 adalah sebanyak 1,17 juta berbanding 1,23 juta pada tahun 2021 yang merangkumi 97,4% daripada jumlah perniagaan dalam negara. Penurunan sebanyak 52.893 PMKS pada tahun 2022 berbanding 2021 adalah didorong oleh pelbagai faktor seperti kesan pandemik COVID-19 terhadap perniagaan, peningkatan kadar inflasi, kenaikan harga barang dan kos operasi yang memberi kesan kepada kelangsungan perniagaan PMKS di negara ini. Yang berhormat Parit Sulung juga membangkitkan mengenai data usahawan PMKS wanita. Untuk makluman yang berhormat, berdasarkan Banci Ekonomi 2016, jumlah PMKS milikan wanita yang berdaftar adalah sebanyak 186.930. Jumlah PMKS milikan wanita akan dikemas kini berdasarkan dapatan daripada Banci Ekonomi 2023 oleh Jabatan Perangkaan yang akan diterbitkan pada bulan Ogos tahun 2024. Mengenai dengan pelaksanaan program pembangunan usahawan dan skim pembiayaan. Tuan Yang Dipertua, ahli-ahli yang berhormat Petaling Jaya, Keningau, Bacok, Sungai Besar, Kudat, Parit Sulung, Hulu Terengganu, Macang, Padang Besar, Simpang Renggam dan Larut telah menyentuh mengenai pelaksanaan program pembangunan usahawan dan skim pembiayaan inklusif yang melibatkan kumpulan sasar khusus seperti belia, wanita, bumi putra dan OKU. Yang berhormat Petaling Jaya dan Keningau misalnya telah membangkitkan keperluan pelaksanaan program keusahawanan secara menyeluruh. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, pelaksanaan program pembangunan usahawan oleh Koskop dilaksanakan secara menyeluruh dan inklusif merangkumi semua kategori usahawan PMKS tanpa mengabaikan golongan yang memerlukan tumpuan khas yang merangkumi pelbagai program dan inisiatif serta skim pembiayaan kepada usahawan belia, wanita, OKU dan bumi putra yang akan saya perincikan dalam penggolongan ini. Mengenai bantuan keusahawanan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Keningau bagi turut membantu kerajaan menoktahkan kemiskinan tegar di Sarawak, Sabah dan Kelantan, agensi-agensi kementerian
yang telah melaksanakan beberapa program dan memperkenalkan skim pembiayaan adalah seperti berikut. Yang pertama, Amanah Ikhtiar Malaysia pada tahun 2023 telah menyalurkan pembiayaan sebanyak 195,2 juta ringgit kepada usahawan di Sabah, 164 juta di Sarawak, 314,2 juta di Kelantan, melibatkan keseluruhan seramai 87.516 orang usahawan. Yang kedua, Tekun Nasional telah menyalurkan pembiayaan mikro sebanyak 121 juta di Sabah kepada 5.468 usahawan, 59,9 juta ringgit di Sarawak kepada 3.671 usahawan, dan 55,1 juta ringgit di Kelantan kepada 3.511 usahawan sepanjang tahun 2023 setakat ini. Yang ketiga, bagi tempoh 2021 hingga 2023, ISIMIKOP telah melaksanakan pelbagai program pembangunan usahawan. Di bawah ISIMIKOP melibatkan seramai 1.141 orang usahawan PMKS di Sabah, 494 orang usahawan PMKS di Sarawak, dan 384 usahawan di Kelantan. Yang berhormat Bacok dan Sungai Besar telah membangkitkan usaha membantu peniaga kecil dan usahawan informal. Tok makluman ahli yang berhormat, Koskop sememangnya prihatin terhadap golongan penjajah dan peniaga kecil yang kebanyakannya adalah usahawan informal juga, dan telah menyediakan program pembangunan perniagaan serta keperluan premis perniagaan melalui inisiatif seperti berikut. Pertama, pembiayaan Amanah Ikhtiar Malaysia kepada 323.542 orang usahawan termasuk penjajah dan peniaga kecil setakat ini tahun 2023 dengan dana peruntukan sebanyak 1,74 bilion ringgit. Yang kedua, skim pembiayaan mikro untuk penjajah dan peniaga kecil di bawah Bank Rakyat dengan penyaluran peruntukan sebanyak 3,08 juta ringgit kepada 379 orang usahawan. Yang ketiga, program pemantapan penjajah dan peniaga kecil bagi memberi pendedahan mengenai pendigitalan perniagaan kepada seramai 1.728 orang penjajah dan peniaga kecil yang dilaksanakan di 4 zon di Semenanjung dan juga di zon Sabah dan Sarawak. Yang keempat, kursus asas industri, gerai makanan dan penjajah oleh INSCAN, Institut Keusahawanan Negara, yang bertujuan memberi latihan praktikal dan asas pengurusan perniagaan oleh pakar industri 54 orang usahawan. Yang kelima, program menaik taraf tapak hotspot bagi membantu penjajah dan peniaga kecil yang menjalankan perniagaan secara bergerak ataupun kita lebih kenali sebagai pit stop food truck. Sasaran 100 pengusaha di 5 lokasi, yaitu di KL, di Subang Jaya Selangor, Alor Setar Kedah, dan juga di Sabah dan Sarawak. Yang keenam, hub keusahawanan Mountain Walk di Melaka oleh UDA Holdings kepada 100 orang usahawan termasuk penjajah dan peniaga kecil. Di bawah belanjawan tahun 2024, permohonan Koskop untuk membangunkan infrastruktur keusahawanan bagi penjajah dan peniaga kecil khususnya di negeri Sabah dan Sarawak telah diluluskan peruntukan berjumlah 20 juta ringgit untuk projek yang kita kenali sebagai pembangunan tamu desa. Selain itu, Koskop juga telah membangunkan plan pemformalan usahawan informal bagi memudah cara peralihan usahawan informal kepada perniagaan berdaftar. Melalui plan ini, transformasi usahawan informal kepada perniagaan berdaftar membolehkan mereka mendapat peluang dan akses yang lebih terbuka dan lebih baik untuk mengembangkan perniagaan mereka. Yang berhormat Bacok dan Kudat telah membangkitkan mengenai program kepada usahawan belia. Untuk makluman yang ahli yang berhormat, Koskop telah melaksanakan pelbagai program khusus untuk usahawan belia seperti berikut. Pertama, program Tunas Usahawan Belia Bumi Putra oleh ISIMIKOP. Menteri, boleh jelas sedikit? Saya siapkan ini dulu kelas saya. Tiub oleh ISIMIKOP yang menyediakan bantuan pembangunan kapasiti berbentuk latihan, geran permulaan perniagaan dan khidmat nasihat. Bagi tempoh 2021 sehingga September 2023, seramai 1.972 orang usahawan belia
telah menerima grant sebanyak 30,13 juta ringgit di bawah program TIUP ini. Yang kedua, Tokoh Nasional telah menyalurkan pembiayaan kepada 597 orang usahawan belia di bawah skim pembiayaan usahawan belia yang melibatkan peruntukan sebanyak 10 juta bagi tahun 2023 ini. Yang ketiga, di bawah program Beyond Boss oleh Pernas, setakat September 2023, Pernas telah meluluskan pembiayaan kepada 16 orang usahawan belia yang melibatkan pembiayaan sebanyak 5,5 juta ringgit. Yang keempat, ISME Bank telah menyalurkan pembiayaan kepada 195 orang usahawan muda di bawah skim pembiayaan dana usahawan muda 2.0 yang melibatkan peruntukan sebanyak 93,6 juta ringgit setakat September 2023. Dan yang kelima, Bank Rakyat telah melaksanakan program Bank Rakyat Uniprono bagi membantu 1.100 orang usahawan siswa ASNAP dari universiti yang terpilih dengan peruntukan sebanyak 3,48 juta ringgit. Yang berhormat, Parit Sulong telah membangkitkan mengenai program kepada usahawan wanita. Untuk makluman yang berhormat, Koskop telah menyediakan program dan skim pembiayaan khusus untuk usahawan wanita seperti berikut. Pertama, skim pembiayaan di bawah Amanah Ikhtiar Malaysia kepada 323.542 orang usahawan wanita dengan peruntukan sebanyak 1,74 bilion ringgit. Kedua, skim pembiayaan tekun wanita kepada 3.801 orang usahawan wanita dengan peruntukan sebanyak 20 juta ringgit. Yang ketiga, program BR Plus iBiz Lady oleh Bank Rakyat telah menyalurkan pembiayaan sebanyak 8,72 juta ringgit kepada 86 orang usahawan wanita. Dan yang keempat, program Successful Women's Entrepreneurship Engagement Talent oleh Pernas melibatkan seramai 19 orang usahawan wanita dengan penyaluran peruntukan sebanyak 4,8 juta ringgit. Program-program ini akan diteruskan pada tahun 2024 melalui dana yang telah diluluskan dalam belanjawan 2024 dan juga dana dalaman agensi-agensi Poskop. Yang berhormat, Hulu Terengganu telah mengemukakan cadangan bantuan sewaan premis kerajaan kepada usahawan OKU. Untuk makluman ahli yang berhormat, Koskop melalui Tokoh Nasional telah melaksanakan program khusus untuk golongan OKU seperti program usahawan berkebolehan dan berkeyakinan dan skim pembiayaan orang kurang upaya. Golongan OKU juga boleh memohon bantuan melalui program-program kawasanan lain di bawah Koskop dan juga kementerian-kementerian yang lain. Koskop terbuka dengan cadangan untuk menyediakan peluang sewaan premis perniagaan di bangunan milikan kerajaan kepada usahawan OKU. Contohnya Uda Holdings, agensi yang diletak di bawah Koskop yang mempunyai beberapa outlets ataupun premis perniagaan, menyediakan kadar khas bagi usahawan wanita dan usahawan OKU. Cadangan tersebut sekiranya dikemukakan oleh ahli yang berhormat akan diteliti melalui jawatan kuasa pembangunan usahawan wanita dan OKU yang telah kita tubuhkan di kementerian ini dengan perbincangan bersama wakil daripada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Yang berhormat, Macang telah membangkitkan dana pinjaman bagi pembesaran kilang PMKS. Untuk makluman ahli yang berhormat, ISME Bank menyediakan pembiayaan bagi membantu usahawan untuk membeli aset seperti premis bangunan dan pembesaran kilang. Nilai pembiayaan yang disediakan adalah di antara RM100.000 hingga RM5 juta dengan kadar faedah yang berpatutan, yaitu kadar pembiayaan asas plus 2,5% satu tahun. Bank Rakyat juga menyediakan skim pembiayaan berjangka I untuk kerja-kerja penambahbaikan kilang dengan jumlah pembiayaan sehingga 80% daripada jumlah keseluruhan penambahbaikan kilang dengan kadar keuntungan sehingga BFR plus 2%. Yang berhormat, Macang membangkitkan mengenai program ekspor untuk usahawan Bumi Putra.
Untuk makluman ahli yang berhormat, mengantarabangsakan usahawan PKS tempatan adalah merupakan salah satu daripada keutamaan kementerian dalam meningkatkan sumbangan PKS kepada nilai ekspor negara. Bagi usahawan Bumi Putra, Koskop telah memperkenalkan program berteraskan galakan ekspor seperti berikut. Pertama, program Business Exports Program di bawah SME Bank yang menawarkan latihan, bimbingan, ekspor dan penyertaan dalam misi perdagangan luar negara. Sehingga Desember 2022, 47 syarikat telah menerima pembiayaan berjumlah 120,4 juta ringgit dengan jualan ekspor keseluruhan berjumlah 123,30 juta ringgit. Dan kedua, program galakan ekspor Bumi Putra oleh SME Corp bagi membantu meningkatkan keupayaan PKS Bumi Putra yang berpotensi ke pasaran ekspor. Bagi tempoh 2021 hingga September 2023, sebanyak 17 usahawan PKS telah menerima grant berjumlah 2,93 juta ringgit dan sebanyak 193 usahawan PKS telah menyertai klinik perniagaan di bawah program ini. Berdasarkan sisi padanan perniagaan antarabangsa yang dijalankan, sebanyak 2,6 juta ringgit nilai potensi jualan telah direkodkan melibatkan 9 usahawan PKS. Yang berhormat Padang Besar telah membangkitkan bantuan kepada usahawan gulung tikar. Untuk maklumat ahli yang berhormat, antara usaha yang telah dilaksanakan oleh Koskop bagi membantu usahawan gulung tikar untuk memulihkan perniagaan mereka adalah melalui program kerjasama dengan Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) seperti berikut. Pertama, melaksanakan program intervensi peluang kedua pada tahun 2022 kepada seramai 664 usahawan bagi memberi kesedaran mengenai ketersediaan peluang kedua menerusi pelbagai inisiatif yang disediakan oleh kerajaan. Daripada jumlah tersebut, seramai 40 usahawan telah dipilih untuk mengikuti program bimbingan khas N-Scan selama 4 bulan. Dan yang kedua, SME Corp juga telah memeterai memorandum persepahaman bersama IKPK sebagai usaha untuk membantu PMKS dalam pendidikan dan pengurusan keuangan dan kredit. Yang berhormat, Padang Besar dan Simpang Renggam telah membangkitkan usaha menerapkan amalan ESG kepada usahawan. Untuk makluman ahli yang berhormat, Koskop telah melaksanakan pelbagai inisiatif menggiatkan peralihan kepada kelestarian dan pematuhan ESG di kalangan PMK seperti berikut. Pertama, skim intensif kelestarian oleh SME Bank yang merupakan program pembangunan kapasiti untuk meningkatkan daya saing PKS melalui penerapan amalan ESG. Dan yang kedua, program PKS Lestari oleh SME Corp bagi menggalakkan dan mempercepatkan penerapan ESG dalam kalangan PMKS. Bagi membantu PMKS menerapkan amalan ESG dalam operasi perniagaan mereka, SME Corp pada ketika ini sedang menyediakan garis panduan asas ke arah penerapan ESG di negara ini. Yang berhormat Larut telah membangkitkan inisiatif pendigitalan PMKS. Untuk makluman ahli yang berhormat, Koskop telah memberi fokus kepada usaha mendigitalisasikan PMKS melalui pelaksanaan program-program seperti berikut. Platform yang pertama, platform MyMall oleh Koskop yang menyediakan ruang pemasaran dalam talian secara percuma terhadap produk atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh PMKS. Yang kedua, skim pembiayaan online Tekun oleh Tekun Nasional bertujuan menyediakan modal pembiayaan kepada usahawan yang menjalankan perniagaan secara atas talian. Ketiga, skim SME Technology Transformation Fund oleh SME Bank yang menyediakan bantuan keuangan kepada PMKS untuk meningkatkan penggunaan digital dalam operasi perniagaan. Keempat, program pemantapan penjajah dan peniaga kecil oleh Koskop bertujuan meningkatkan pengetahuan dan pendedahan mengenai pendigitalan perniagaan kepada penjajah dan peniaga kecil. Kelima, program transformasi teknologi dan digitalisasi koperasi dilaksanakan oleh Koskop bertujuan untuk memberi pendedahan transformasi koperasi ke arah penggunaan teknologi dan digitalisasi dalam tadbir urus dan aktiviti. Dan yang keenam, program memperkasakan digitalisasi koperasi oleh Institut Koperasi Malaysia yang bertujuan menggalakkan koperasi menggunakan pemasaran digital.